お互いにな。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan membincangkan lebih lanjut mengenai tajuk taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom diasaskan oleh Benjamin Samuel Bloom yang mempunyai latar belakang pendidikan psikologi di Pennsylvania State University dan University of Chicago. Salah satu daripada idea beliau yang terkenal ialah taksonomi Bloom. Taksonomi membawa maksud pengelasan. Teori taksonomi Bloom yang diasaskan oleh Benjamin Bloom ini merupakan pengelasan khusus untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pula terbahagi kepada 3 domain, iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Pada tahun 1996, satu teori telah diperkenalkan oleh Benjamin Bloom, iaitu teori taksonomi Bloom. Namun, pada tahun 1994, Lauren Anderson telah membuat satu penambahbaikan terhadap teori taksonomi Bloom agar dapat mengikut kesesuaian zaman dari semasa ke semasa serta abad ke-21 kini. Akhirnya, pada tahun 2001, satu perubahan serta penambahbaikan telah berjaya dilakukan oleh Anderson, iaitu perubahan pada domain kognitif. Perubahan yang dilakukan pada domain kognitif adalah dari segi penggunaan kata kunci daripada kata nama kepada kata kerja. Sebagai contoh, perubahan yang paling ketara adalah terhadap istilah yang digunakan, iaitu daripada kata nama, pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian kepada kata kerja, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Tambahan pula, teori ini disusun mengikut susunan hierarki, iaitu daripada aras rendah kepada aras yang tinggi, bermula dengan yang paling rendah, iaitu mengingat, memahami serta mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta pula merupakan aras tinggi. Domain kognitif menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman dan menganalisis. Domain afektif pula menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor yang menekankan aspek kebolehan fizikal seperti tulisan tangan, berenang dan mengoperasi mesin. Perubahan taksonomi Bloom adalah seperti berikut. Jika pada asalnya hierarki taksonomi Bloom adalah pengetahuan, Lauren Anderson menambah baik taksonomi tersebut kepada mengingat, seterusnya kefahaman kepada memahami, aplikasi kepada mengaplikasi, analisis kepada menganalisis, sintesis kepada menilai dan akhir sekali penilaian kepada mencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah, bernombor metrik di 57551. Untuk mencipta, terdapat kata kerja yang boleh digunakan. Antaranya ialah mencipta, mereka dan mengarang. Daripada kata kerja ini, kita dapat membina soalan untuk merasa minda dalam kemahiran berfikir ini, iaitu yang pertama, adakah anda boleh mencipta? Tanda soal. Mengapa tidak mengarang sebuah lagu? Tanda soal. Dapatkah anda melihat penyelesaian jika? Tanda soal. Dan antara contoh aktiviti dan hasil daripada mencipta ini ialah, yang pertama, cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu. Kedua, reka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda. Ketiga, cipta sebuah produk baharu. Berikan nama dan merancang kempen pemasaran. Di dalam konteks menilai, ia terbagi kepada 3 komponen, iaitu kata kerja yang digunakan, contoh soalan dan contoh aktiviti atau hasil. Antara kata kerja yang boleh digunakan pada tahap menilai ialah mengadili, memutuskan, membenarkan dan juga membahas. Seterusnya, contoh soalan yang berbentuk menilai adalah, adakah anda percaya? Bolehkah anda mempertahankan kedudukan anda tentang? Apakah yang mengubah? Dan juga soalan, apakah pendapat anda tentang? Akhir sekali, contoh aktiviti atau hasil yang dapat diperhatikan adalah seperti menulis surat kepada rakan sekerja bagi memberikan nasihat mengenai perubahan yang boleh dilakukan di tempat kerja,
atau menyediakan kriteria untuk menilai seseorang bagi menunjukkan kelaikan mereka. Konsep menganalisis juga termasuk dalam pemikiran aras tinggi. Pada dasarnya, seseorang yang telah menguasai konsep ini seharusnya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting atau yang lebih jelas lagi ialah dapat memecahkannya kepada bahagian yang lebih kecil untuk memeriksa dengan lebih mendalam dan memahami perhubungannya. Antara kata kunci yang diguna pakai dalam konsep analisis adalah membanding beza, mengelaskan, menyusun, memeriksa dan juga menganalisa. Bagi contoh soalan pula adalah seperti bagaimana sesuatu bahan itu sama ataupun berbeza. Akhir sekali, contoh aktiviti dan hasil bagi konsep menganalisa adalah dengan membina sebuah soal selidik untuk mengumpulkan maklumat. Bagi aras pemikiran dan penyoalan jenis soalan kompleks, tahap pertama pula adalah mengaplikasi. Umumnya, seorang individu boleh berada pada tahap aplikasi apabila individu tersebut boleh menggunakan ilmu pengetahuannya sama ada dalam situasi yang sama atau yang baharu. Individu yang berada pada tahap aplikasi ini seharusnya telah mengingati dan memahami berkenaan sesuatu perkara. Antara kata kunci atau kata kerja yang boleh didapati pada tahap aplikasi adalah melaksanakan, menggunakan, menjalankan dan membina. Contoh soalan pula adalah apabila diminta untuk melakonkan atau menerangkan kembali apa yang diperoleh dari sesebuah pengajaran. Akhir sekali, contoh hasil yang dapat dilihat adalah seperti mampu membina sebuah model serta dapat menerangkan bagaimana ia berfungsi. Contoh hasil lainnya, seseorang mampu merangka satu strategi pemasaran produknya sendiri menggunakan strategi yang diketahui sebagai panduan. Dalam konteks memahami, ianya terbagi kepada 3 bahagian, iaitu kata kerja yang boleh digunakan, contoh soalan dan contoh hasil dan aktiviti. Bagi kata kerja yang boleh digunakan ialah menggambar, membanding, menterjemah, menyatakan semula, meramal, mengesan dan banyak lagi. Manakala bagi contoh soalan pula ialah nyatakan dalam perkataan sendiri dan berikan gambaran ringkas. Seterusnya, bagi contoh aktiviti dan hasil adalah menerusi cari atau lukis gambar, menerangkan peristiwa anda dan tuliskan ringkasan. Hierarki aras berfikir. Terdapat 2 aras pemikiran iaitu aras rendah dan aras tinggi. Bermula daripada aras rendah ke aras tinggi mempunyai 6 tahap, iaitu bermula daripada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian, iaitu oleh Bloom sendiri yang membuat hierarki ataupun aras pemikiran ini. Namun aras pemikiran ini telah diubah oleh anak muridnya sendiri iaitu Anderson, iaitu bermula daripada aras bawah ke aras tinggi, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan paling aras terakhir ialah mencipta. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang proses pengetahuan ataupun mengingat. Okey, pengetahuan ataupun mengingat ialah sebuah proses mengingati semula data ataupun sebuah perkara yang lepas. Seseorang itu menggunakan akal fikiran mereka untuk mengingat perkara yang lepas ataupun maklumat yang lepas untuk digunakan pakai dalam untuk berfikir. Diharapkan agar input yang telah diberikan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada mahasiswi dan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu tetapi juga kepada mereka yang ingin memperoleh manfaat daripadanya. Segala kekurangan yang terzahir maupun tidak harap dimaafkan. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.